Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kali ini kita dapat kembali bertemu untuk kita menyambung perbincangan berkenaan hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang hadis yang ke-20 yang diletakkan tajuk oleh pengarang, hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. Ini hadis-hadis berkenaan dengan tanda kiamat. Hadis ini ada panjang, tetapi pada kali ini kita mengambil bahagian hujung hadis ini, berfokus kepada tajuk yang dinyatakan sebentar tadi. Hadisnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni anis sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa an taral uratal 'alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Rawahul Muslim. Maksudnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam hadis yang panjang yang kemudiannya Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maka Jibril berkata, kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Nabi SAW menjawab, apabila hamba abdi menjadi tuan dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa alas kaki, tanpa slipper, sandal, bertelanjang lagi miskin dan hanya mengembala kambing, tetapi mereka berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Hadis riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat rahmatullah, itulah gambaran yang dijelaskan oleh Nabi SAW berkenaan dengan di antara tanda kiamat. Jadi antara tanda kiamat itu, bila seorang tuan dilahirkan oleh hamba, ataupun hamba melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak jumlah hamba yang akan digauli oleh tuannya, lalu hamba tersebut melahirkan anak, maka anak itu adalah anak kepada tuan. Mana anak itu berpangkat ayah, sama berpangkat dengan pangkat ayah, itu tuan kepada hamba tersebut, iaitu sebagai tuan terhadap ibunya sendiri. Sebagian ulama memberikan pendapat bahawa contoh ini adalah simbolik kepada keadaan yang sudah terbalik, di mana hamba menguasai tuan, bukan tuan yang berkuasa ke atas hamba. Maksudnya, sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab kita, maksudnya nilai dan kedudukan sesuatu itu telah terbalik. Pemikiran manusia telah terbalik, di mana yang baik dikatakan buruk dan yang sebenarnya buruk dikatakan baik. Apatah lagi kita di akhir zaman ini, kita melihat realiti sumpah ini berlaku. Manusia telah seolah-olah hilang pedoman, sehingga perkara yang tidak baik dikatanya baik. Perkara yang buruk, yang tidak baik, dikatakan perkara itu suatu yang baik. Jadi dah terbalik keadaannya. Akhir zaman berlaku sebegitu. Itu di antara huraian yang diberikan oleh para ulama. Kemudian tanda kedua yang disebutkan dalam hadis ini yang kita bincangkan pada kali ini ialah bila orang miskin yang tak punya kasut, selipar atau pakaian, mana hidup susah. Yang semestinya kalau ada punya sedikit wang,
maka sudah tentu dia akan dahulukan untuk beli makanan. Ya, untuk beli slipper lah, sandal, kasut. Berbanding dengan benda-benda yang lain. Tiba-tiba, orang yang susah ni, mendirikan bangunan yang tinggi. Yang tentunya terpaksa berhutang daripada orang lain. Itu di antara huraiannya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini ialah orang yang miskin, ya, di akhir zaman nanti akan menjadi kaya. Mempunyai harta yang banyak dengan tiba-tiba Allah berikan kekayaan, sehingga ada yang pada waktu sebelumnya itu masih belum punya kasut dalam keadaan miskin, tiba-tiba pada hari ini sudah dapat mendirikan bangunan-bangunan yang indah-indah, ya, yang mewah. Bertukar keadaan hidup manusia ni daripada susah menjadi senang, daripada miskin menjadi kaya raya, mampu bina bangunan yang tinggi. Dan kalau kita lihat, ialah itu yang berlaku. Termasuk di setengah-setengah negara Islam yang kalau dulunya dalam keadaan miskin, ya, dalam keadaan muka buminya padang pasir, tapi kini dalam keadaan kaya raya dan membina, ya, bangunan-bangunan yang mencakar langit, bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, sebagai contoh tuan-tuan, untuk saya kongsikan bersama. Bangunan yang tertinggi di dunia sekarang ni, dalam rekodnya ialah Burj Khalifa di Dubai, UAE, Emirat Arab Bersatu. Di negara Islam. Yang mana disebutkan struktur binaan yang tertinggi yang mempunyai ketinggian 828 meter dengan 163 tingkat. Bangunan ini dibina pada tahun 2004 dan siap pada 2010 yang lalu. Ya. Jadi bangunan ini merupakan sebahagian projek pembangunan besar-besaran seluas 2 km yang dikenali sebagai Downtown Burj Khalifa. Dan kalau kita lihat, merupakan suatu kawasan perniagaan, perniagaan utama di Dubai ni. Kos projek Burj Khalifa ni dianggarkan perbelanjaan untuk membina Burj Khalifa ni ialah USD 1.5 bilion. 1.5 bilion USD dolar mereka. Dan bangunan ini memiliki lift yang paling laju di dunia. Itu tuan bayangkan, dulunya sebuah negara Arab yang padang pasir, ya, yang tandus, tapi kini mampu untuk membina bangunan-bangunan yang tertinggi, ya, di dunia. Mampu membina bangunan pencakar langit. Dan begitulah, tidak terkecuali, ya, sebagai contoh negara kita. Ini dalam catatan disebutkan Menara PNB 118. Dia di Kuala Lumpur. Jadi disenaraikan bangunan ini dalam bangunan pencakar langit, memandangkan pembinaannya hampir siap dan dijangka siap pada tahun 2002. Ya. Merdeka PNB 118 ini mempunyai 118 tingkat yang tingginya setinggi 644 meter. Ya, kini dalam pembinaan di kawasan Plaza Rakyat MBSKL, Stadium Merdeka dan Stadium Negara Kuala Lumpur. Ya, pembangunan bangunan ini pembiayaannya dibiayai oleh Permodalan Nasional Berhad dengan bajet sebanyak 5 bilion. Ya, 5 bilion ringgit Malaysia. Jadi bangunan ini akan menjadi bangunan yang tertinggi di Malaysia, menggantikan bangunan berkembar Petronas, dan dalam masa yang sama akan menjadi bangunan tertinggi di Asia dan Asia Timur. Ya, jadi bangunan ini mengandungi banyak ruang kediaman, hotel dan juga ruang untuk komersial. Ya, itu sebagai contoh. Kemudian antara bangunan yang ada yang tertinggi, sebagai contoh Menara Shanghai
di China. Ya, menara ini yang merupakan pencakar langit yang dibangunkan oleh Shanghai Tower Construction and Development. Ketinggiannya 632 meter dengan 128 tingkat dan kos pembinaannya ialah 2.4 bilion USD. Bangunan ini siap pada tahun 2015 hari itu dan merupakan menara yang tertinggi, bangunan yang tertinggi di negara China. Begitu tak terkecuali negara Islam. Arab Saudi, tuan-tuan. Ini mungkin selalu kita lihat kerana melibatkan Mekah. Ya, kota Mekah. Yang disebut menara Abraj Al-Bait di Mekah, Arab Saudi. Bangunan yang merupakan sebuah kompleks yang dibina di atas tanah suci umat Islam yang mempunyai ketinggian 601 meter dengan 120 tingkat. Yang dibina pada tahun 2004 dan siap pada 2011 dengan dana sebanyak USD 15 bilion. Ya, bangunan ini bukan sahaja bangunan pencakar langit yang tinggi, bahkan bangunan ini memiliki jam yang terbesar di dunia. Tuan-tuan bayangkan. Jam yang terbesar di dunia berada di Mekah, di Menara Abraj Al-Bait. Dan begitulah bangunan-bangunan lain, sebagai contoh pusat kewangan Ping An Shenzhen, China, yang tingginya 599 meter, memiliki 119 tingkat. Bangunan dibina dengan perbelanjaan 1.5 bilion dolar Amerika dan siap dibina pada tahun 2017 hari itu. Ya. Dan begitulah dengan bangunan-bangunan yang lain yang panjang sekiranya kita nak sebutkan pada kali ini. Begitulah keadaan, tuan-tuan. Negara yang dulunya mungkin tidak maju, miskin, tidak ada apa-apa, tapi kini menjadi negara kaya yang mampu membina bangunan-bangunan tinggi, bahkan masing-masing berlumba-lumba untuk membina bangunan yang paling tinggi di dunia. Dan ianya termasuk daripada salah satu tanda kiamat yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bincangkan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang berlaku itu suatu kemajuan, tapi dalam masa sama kita orang Islam yang beriman ini, kita kena membuat persediaan bahawa itu adalah menunjukkan kepada benarnya apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW dan merupakan tanda kiamat yang untuk kita menghadapinya, kita perlu bersedia dengan amal-amal soleh untuk kita bawa di akhirat nanti. Sekali itu, wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.